Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni mimma nasitu 'allimni mimma jahiltu ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alni minal muslihin, Allahumma ij'alni minas salihin wal muslihin. Wa la taj'alni minal mufsidin ad-dhalin wal mudillin. Allahumma amin. Selamat malam. Lama sekali dah kita cekak. Oleh kerana ada keuzuran dah. Nak kecek semua tu tak boleh. Ada sekat test seolah gitunya dah. Malam ni kita mau cari masalah barakah. Barakah ni perlu dalam hidup kita. Barakah dalam umur kita, barakah dalam kerja buat kita, barakah dalam harta benda kita, barakah dalam rezeki kita, barakah dalam keluarga kita, barakah rumah tangga kita. Kalau kita tidak ada barakah, kita tak berjaya hidup. Lagu manakah cara nak dapat keberkatan dalam hidup kita? Baik pekerja buat kita, segala usaha kita, ilmu kita, perniagaan kita, kerja buat kita, isteri kita, anak pinak kita, semua nak kepada barakat. Kerana barakat, tak ada barakat saat itu, dia panggil bertambah. Perkara tu bertambah banyak, lepas tu semua boleh. Sebab kita lihat kubur pun duk tambah, duk berkat gitu, duk beri manfaat, duk beri faedah kepada kita. Itu makna barakah. Kita nak lagu tu, harta kita barakah. Kita tak sudah mati dah pun, anak cucu kita duk buat halawi kepada kita, harta kita duk khairat kepada dia buat situ, buat sini, buat khairat wi. Itu barakah dia harta. Barakah anak pinak pula, anak cucu pula. Kita dah mati, anak cucu kita pakai kepada manusia. Boleh manfaat kepada manusia, boleh mengajar kepada manusia, boleh menasihat kepada manusia. Itu barakah dari anak cucu kecil kita lah. Berkah lah usaha kita pula dah. Kita buat apa-apa saat itu berkekalan, orang sambung pula. Selepas pada kita mati saat itu, orang sambung pula kerja kita. Itu barakah dalam kerja buat kita. Semua nak kepada barakah. Selepas tu, cara nak dapat barakatnya, cara manakah? Yang perlu kita cari, cara nak dapat barakat saat itu. Kerana kalaulah kita cari keberkatan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam ulama-ulama ajar kita tu banyak sangat. Seolah-olah ni tak tahu nak amal mana. Oleh kerana banyak sangat pening. Dia mau ni kata wa doa ni berakat lah hidup, wa doa ni pagi petang berkat lah kerja buat, baca doa ni nak tidur berkat lah. Kita pening lah, pening. Dengan sebab tu kita mari cari barakat saat itu dengan perkara yang mudah-mudah. Perkara yang mudah-mudah. Oleh kerana kita di zaman sekarang ni kerja banyak, masa berderah. Apabila kita banyak kerja saat itu, kita tak ada nak baca. Sebab tu kita pilih baca saat itu, pilih cari barakat saat itu, benda yang mudah-mudah, yang pendek masa. Kerana kita nak kerja lain lagi, cari nafkah keluarga, cari nafkah kepada anak, nak mengaji tu, kerja buat tu, bermacam-macam kerja lah ni dengan masa yang pendek ni, kerja banyak saat ni tak ada yang nak baca. Guru baba tu amalan ni, baba tu amalan lagu ni, semua saat ni amalan tu mulai belaka. Dalam ajaran Nabi, dalam Quran, semua amalan mulai belaka. Tapi kita tidak ada masa nak guna masa saat itu untuk semua saat itu. Dengan sebab tu kita cakap pendek-pendek seperti kata doa
yang meliputi dunia dan akhirat. Doa lagu mana? Yang Nabi ajar kita pada kita. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu meliputi doa di dunia dan akhirat dah. Dan ada satu cerita doa saat itu, sebab Nabi kata tak ingat nama dia tadi, aku ni tak ada ingat banyak sangat doa yang Nabi ajar saat itu. Selepas tu cara doa yang lebih pendek saat itu Nabi ajar tak? Allahumma inni as'aluka min khair ma sa'alka nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam, hingga sampai akhir hadis saat itu. Kita cari doa-doa semacam ni, guna masa yang pendek, masa sedikit, kerana kerja yang banyak, kerja buat banyak, dengan masa yang cepat dan ini kita pisah cari lagu ni. Cari hak kita buat sikit boleh pahala banyak. Kita baca sikit meliputi di dunia dan akhirat. Itu amalan yang kita perlunya. Di sini kita mari tengok barakat yang Nabi ajar kepada kita. Barakat yang Nabi ajar kepada kita. Iqra'u suratul Baqarah. Nah. Baca olehmu akan suratul Baqarah. Iqra'u suratul Baqarah. Baca olehmu suratul Baqarah. Fa innaha akhadha barakah. Siapa-siapa dia baca dia, ambil dia, saat ni barakah. Sini kita perlu kepada barakah dalam hidup kita. Berakat dalam umur kita, berakat dalam kerja buat kita, berakat dalam rumah tangga kita, berakat keluarga kita, berakat anak cucu cicit kita, berakat dalam perniagaan kita. Semua saat itu ia berakat dengan suratul Fatihah. Keberkatan dalam suratul Fatihah. Kita carilah rusia suratul Fatihah. Kita banyak kaji, mesti kita kena banyak kaji masalah-masalah dalam keberkatan dalam surah Al-Fatihah. Kita beramal dengan dia. Kalau kita nak berkat dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Ini Nabi yang cara rekah ya. Kita tidak kena baca betul pagi sampai gelap dak. Tidak kena baca atau pagi petang dak. Iqra'u surat al-Baqarah itu. Nabi kata baca olehmu akan surah Baqarah. Fa inna akhadha barakah. Sungguhnya siapa dia baca dia, siapa dia ambil dia, barakah. Barakah. Wa tarakaha hasratan. Wa tarakaha hasratan, dan siapa dia yang tinggal dia akan sesalah. Nah, siapa dia tinggal suratul Fatihah saat itu akan sesal. Wa tarakaha hasratun, maknanya rugi dan sesal itu. Dia tak baca surah Baqarah saat itu, rugi dan sesal di dunia dan akhirat. Rugi dan sesal di dunia dan akhirat. Wala tastati'uha batalah. Batalah tu maknanya tidak kuasa orang yang ada amanat, ada kuasa saat ini nak kena kita tak boleh. Manusia ke, jin ke, syaitan ke, saat itu nak kena kita tak boleh. Yang kita beramal suratul Fatihah. Apa batalah saat itu? Ialah sihir. Orang sihir kita tak terjadi, tak kena pada kita, tak kena pada rumah tangga kita, tak kena kepada keluarga kita. Ini jaminan daripada Rasulullah SAW. Tidak kena tolong, tidak kena cuba. Kita yakin dengan hak Nabi wayak saat itu, insya-Allah kita berjaya lah dalam hidup kita. Kerana suratul Fatihah saat itu banyak kisah-kisah. Kalau kita kaji dari segi kisah saat itu, banyak sangat orang berjaya dengan suratul Fatihah. Nah, orang nak sihir tak boleh. Orang kena sihir dah hingga daripada sihir. Nah, baik pun sihir makan ke, sihir dalam rumah tangga ke, sihir maknanya tak mahu belaki ke, sihir tak mahu bini ke, tu kena menyakit ain ke, tu kena menyakit makan ambil hak orang buat ke, semua saat itu diperacur dengan suratul Baqarah. Nah, ini bahaya sekali dah. Berakat yang kita perlu sekali. Berakat yang kita perlu sekali, kerana berakat saat itu membuat kepada kita
Barakah. Kita hidup barakah. Kerja buat kita barakah. Umur kita barakah. Anak cucu kita barakah. Keluarga kita barakah. Perniagaan kita barakah. Bertambah banyak. Kau tambah kebaikan kekal selama-lamanya sampai akhirat. Dengan sebab tu kita kita minta barakat ni dengan apa? Dengan panggil kita tabarruk dengan Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Maknanya kitab Quran ni adalah kitab yang berakat. Kita minta berakat dengan Quran. Dengan sebab tu Nabi kata, orang baca suratul Baqarah saat itu adalah berakat dalam rumah tangga dia, berakat dalam diri hidup dia. Ini Nabi kata kelebihan suratul Baqarah saat itu adalah barakah. Barakat. Kita bagaimana kita saat itu tabarruk, minta berkat dengan ayat Quran, dengan suratul Baqarah saat itu, berkat dalam kerja buat kita. Kita baca suratul Baqarah, insya-Allah dah makan masa saat ini suratul Baqarah. Kalau orang biasa baca saat itu, orang ada lacar baca ni tak lakas pada sejam 10 minit. Suratul Baqarah. Nah. Sejam 10 minit. Kalau orang kurang lacar saat itu boleh jadi sejam setengah dah. Tapi orang biasa baca saat itu, orang biasa baca dah saat itu, lacar dah tu tak lakas daripada sejam 10 minit suratul Baqarah. Itu makan masa saja dah. Makan masanya. Keberkatan dalam rumah tangga kita dengan secara rekah, nah, ialah baca suratul Baqarah. Berkat keluarga, makna berkat rumah tangga saat itu apabila kita baca suratul Baqarah, setan yang lagi tu baik. Ini ada hadis banyak. Nanti kita kaji suratul Baqarah secara detail, kerana kelebihan suratul Baqarah, Rusia Baqarah ini banyak sangat. Kita tak kenal suratul Baqarah. Kalau kita kenal suratul Baqarah, kita tak tinggal dia. Setiap hari kita nak baca dia. Boleh jadi 2 kali sehari, 3 kali sehari pun kita tak jemu. Kerana kita kenal dia. Oleh kerana kita tak kenal dia, kita tak berasa nak pada dia. Kita tak kasih pada dia. Di hari ini kita mai kaji apakah kelebihan suratul Baqarah. Nabi kata barakat. Kita baca suratul Baqarah saat itu, setan keluar tubik dari rumah kita 3 hari. Dia tak masuk rumah kita. Lepas tu, siapa dia masuk ke hati? Malaikat. Malaikat rahmat bawa rahmat mari masuk rumah kita. Apabila malaikat rahmat berserta dengan kita, keluarga kita, maknanya keluarga kita barakah. Rumah tangga kita barakah. Di masa lain saat itu kita tak ada barakah kerana ni. Kerana kita tinggal suratul Baqarah. Yang Nabi ajar kepada kita, suruh kita beramal dengan suratul Baqarah. Iqra'u, baca olehmu akan suratul Baqarah. Tapi kita tak baca. Kita tak ambil peduli, kita tak kenal, kita tak kaji Rusia dalam suratul Baqarah. Dalam kelebihan, hikmat dalam suratul Baqarah. Dengan sebab itu kita tak kasih pada suratul Baqarah. Kalau kita kenal hikmat dia, kelebihan suratul Baqarah saat itu, insya-Allah kita kasih. Insya-Allah dengan suratul Baqarah akan dapat tercapai segala kehendak kita. Tercapai segala kehendak kita dengan niat yang kita baca saat itu. Setan ni, masalah setan ni, kita tak kenal setan kan. Kalau saya saat itu diganggukan oleh setan lebih kurang 40 tahun dah. Saya reti mak rasa setan. Ada pasukan, ada khibrah. Tapi duk lawan dengan ayat ruqyah, lawan dengan ayat kursi, lawan dengan benda tu, lawan dengan benda ni. Allah. Tak ada nak rayak dengan sebab tu ya. Maknanya kita nak cakap dengan cara tawasul, nak cakap dengan nak mengajar tak boleh, nak buat kebaikan tak boleh, nak kerja pun jadi tak boleh kot tu ni. Ada halangnya semua. Ini setan, halangnya semua. Dia buat halangan kepada kita.
Nanti kita nak apa ni, cara apa, nak cerita masalah setan ni, ilmu setan ni kena secara layak lagu mana setan. Ya kena kita. Kena kerja buat kita, kena keluarga kita, kena harta benda kita. Nah, kena ibadat kita. Ni kerja dia, kerja setan. Dengan sebab tu, kalaulah kita beramal dengan suratul Baqarah, insya-Allah kita terselamat daripada setan. Setan keluar daripada rumah tangga kita 3 harinya. Kita baca sekali Nabi kata, 3 hari setan keluar daripada rumah kita. Lepas tambah lebih lagi lah diri kita je keluar. Dengan sebab tu, kita kena sihir lagu mana pun, kena ain ke, kena apa, kena masuk setan, kena ain, penyakit pesaka, ni ya setan ni banyak jenis. Setan banyak jenis. Daripada pesaka, pesaka orang tua kita saat ni tu. Lepas tu pula masuk syaitan, mana kita kena setan panggil. Selepas tu pula kena sihir. Selepas tu pula kena penyakit ain. Ain hakun Nabi kata. Ini setan boleh mengganggukan kita dalam keluarga kita, dalam macam-macam kerja buat kita. Dia boleh ganggu semua. Dan ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab tu, kalau kita beramal dengan suratul Baqarah, dengan surah Baqarah saat itu, surah yang paling berkat kan, Nabi yang beri jaminan kepada kita bahwasanya orang yang baca suratul Baqarah saat itu adalah barakah. Dan dapat halaukan syaitan daripada diri dia dan rumah tangga dia. Syaitan nak ganggu rumah tangga dia tak boleh. Syaitan nak ganggu dalam akal fikir dia tak boleh. Syaitan nak ganggu dalam ibadat dia tak boleh. Syaitan nak ganggu dalam kerja buat dia tak boleh. Dengan suratul Baqarah ya. Sejak 10 minit bagi orang lacak. InsyaAllah dah kita kenal dia. Mana? Satu kali baca tak ada. Pasal nak 2 kali, pasal nak 3 kali. Dia suratul Baqarah itu. 3 kali baca. Ni maknanya suratul Baqarah, kelebihan suratul Baqarah. Selepas tu pula, dengan sebab apa kita saat ni tu boleh tidak ada barakat dalam rumah tangga kita? Dengan sebab kita saat ni tu tidak baca suratul Baqarah. Dengan sebab rumah tangga kita saat ni tu benda-benda yang maksiat banyak. Muzik, lagu, kita tidak tunaikan segala perintah-perintah Allah dan Rasul. Tapi kalaulah kita beramal dengan suratul Baqarah, kita orang tua ni, daripada kita jadi bapa, kita jadi ibu, ni kita beramal dengan suratul Baqarah di setiap malam atau setiap hari masa kita luar saat itu, kita ambil masa sejam 10 minit sehari saat itu, masa kita 24 jam, kita buat benda lain saat itu lebih daripada itu lagi dah. InsyaAllah anak kita barakah, anak kita jadi berjuruh, harta kita barakah, kerja buat kita barakah, kebun kan, peniaga air kita, semua segala gerak geri kita saat itu, umur kita, masa kita barakah. Dengan masa yang pendek tapi boleh faedah banyak dah. Dengan ilmu yang sikit boleh faedah banyak dah. Dengan harta yang sikit boleh faedah banyak dah. Itu maknanya barakah. Dengan sebab itu jangan tinggallah barakah. Jangan tinggallah baca suratul Baqarah. Kita sebagai ibu dan sebagai bapa ni buat qudwah, contoh dan tauladan kepada anak cucu kita. Ini saya telah buat coba bahwasanya suratul Baqarah ni adalah barakat sungguh. Nanti saya royak satu masa pula cita-cita orang yang berjaya dengan suratul Baqarah, baik kena menyakit ke, baik pun jin dalam perniagaan air ke, baik pun payah nak berlaki ke, payah nak bining ke, baik pun susah kerja buat ke, baik pun susah rezeki ke, semua saat itu banyak kisah-kisah orang yang berjaya dengan suratul Baqarah. Sejak 10 minit bagi orang lacak, tak payah. Dan sebab tu ulama pesan kepada kita saat ni tu, ulama pesan kepada kita bahwasanya kita baca suratul Baqarah yang Nabi wasiat, yang Nabi suruh kepada kita saat itu, kita baca dengan niat untuk nak capaikan khandak-khandak kita dan hajat-hajat kita. Setiap hari insya-Allah, dengan sari tular saat itu, kalau penyakit kena setan itu berubah dengan sari tular lah. Kena penyakit setan berubah dengan sari tular saat itu.
Tak lakah daripada seminggu kita akan dapat tengok natijah-natijah keberkatan suratul Baqarah. Dan sebab tu beramalkanlah. Saya berpesan bahwasanya pada diri saya sendiri dan kepada pendengar-pendengar sekalian, beramalkanlah dengan suratul Baqarah. Nah, harian kalaulah kita tak kuasa nak baca sejam 10 minit, baca 15 minit tak berhenti lah. Hubung pula ulama kata tak apa. Lepas tu kita hubung pula atau kita baca. Boleh boleh 15 minit kita baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh 10 kali 20 kali kita hubung Quran pula. Itu kan lebih berkat lagi. Cara kita nak tahqiq segala hajat kita. Nak capai segala hajat kita dengan cara itulah. Baca suratul Baqarah. Boleh 20 minit, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 7 kali ke 10 kali ke, baca hubung mula pula. Lepas hudung suratul Baqarah, baca doa semula pula. InsyaAllah kita akan tercapai segala segala hajat kita. Sekat tu sajalah pada malam ini. InsyaAllah kita akan hubung pula tentang maklumat suratul Baqarah. Banyak tentang maklumat suratul Baqarah dan hadis-hadis tentang kelebihan suratul Baqarah. InsyaAllah pada besok hari Jumaat, jangan lupa kita banyakkan selawat kepada Nabi dan doa di waktu puasa sampai murid satu. Jangan tinggal doa sejak hari Jumaat. Kelebihan hari Jumaat, banyakkan doa daripada selepas sampai murid. Selepas tu banyakkan ibadat-ibadat yang lain. Selepas tu pula banyakkan selawat dan salam kepada Nabi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.